Ya, bernama Radio untuk anda di mana saja anda berada. Saya Zina Nasir. Tiba masanya untuk temu buat radio. Kita nak bincangkan tentang kecerdasan buatan atau AI, manfaat kepada e-dagang. Kita terus saja bersama-sama Encik Muhammad Azrul Muhammad Nur yang merupakan Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, lama kita tak jumpa kan? Ya. Oh, masa tu masa COVID. Saya ingat lagi kan? Okey, sekarang ini kita dah beralih ke konti yang baru, konti lebih, orang kata, lebih moden lagi, lebih selesa. Apa pun kita nak kongsikan tentang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini yang telah membawa pastinya banyak perubahan yang cukup besar dalam pelbagai industri, termasuklah industri e-dagang itu sendiri atau e-commerce. Dan saya cuma nak tahu waktu ini sejauh manakah tahap kesedaran tentang teknologi AI dalam kalangan usahawan internet. Okey, bila kita bercakap dengan teknologi AI ni sebenarnya dah lama, dah masuk. Cuma bila sebut dari segi sambutan ataupun adaptation daripada usahawan sebenarnya baru lagi. Jadi kita dapat lihat macam terbaru yang kita boleh lihat yang ramai orang juga makin aware ataupun makin perasan itu mengenai ChatGPT sebagai satu AI yang membantu untuk membuat keputusan ataupun analisis dan sebagainya. Dan yang kedua lah kita lihatlah dari segi ialah penggunaan gambar-gambar seperti Midjourney khususnya diguna pakai selain yang beratus-ratus beribu lain. Jadi pada penerimaannya masih lagi pada peringkat awal. Masih lagi ramai yang pada pandangan saya tak tahu, tak ada clue apa benda yang berlaku. Okey, baik, itu dia sedikit gambarannya tentang tahap kesedaran masa kini. Tentang teknologi AI ini, adakah ianya merupakan satu cabaran kepada usahawan internet sedia ada? Dia cabarannya kita kena lihat daripada pelbagai aspek lah. Aspek yang pertama ialah cabaran yang bermaksud tadi ialah kesedaran tu mungkin belum timbul sedangkan orang lain dah guna. Jadi pada mereka yang dah mula menggunakan kecerdasan AI ni ataupun kecerdasan buatan ni ialah mereka lebih ada kebolehan untuk membina contohnya ayat-ayat yang lebih baik dalam pemasaran ataupun memberi idea-idea lebih baik dalam pemasaran. Ini kerana AI itu sendiri ibaratnya lah dia ada knowledge bank. Maksudnya dia sendiri yang ibaratnya baca, boleh saya kata dalam bahasa biasanya ialah beribu buku dan juga membuat research, beratus research, membaca semua blog, melihat semua analisis. Jadi maklumat tu ada pada AI ni. Jadi kalau kita boleh gunakan dah tentu jadi kelebihan. Tapi maksudnya pertama yang berlaku ialah iaitu mereka yang tidak adaptasi lagi, tak gunakan. Yang kedua ialah mereka yang sebenarnya mungkin mau menolak lah sebab teknologi baru. Itu adalah saya tengok sekarang berlaku. Bermaknanya teknologi AI ini sememangnya dapat membantu usahawan internet. Dia memang sangat membantu kerana satu ialah kalau kita lihat AI ni ialah satu perkara yang tidak patut pada pandangan saya lah, tidak patut ditolak. Sepatutnya membantu kita untuk membuat keputusan, membantu untuk kita ialah membuat proses-proses tertentu, contoh ialah pengurusan ataupun meminta pandangan daripada pelbagai sudut. Jadi itu adalah bergantung kepada kita macam mana gunakan. Contohnya ialah kita boleh tengok dari segi mungkin untuk pemasaran menggunakan AI untuk pemasaran, menggunakan ayat-ayat copywriting yang mungkin dulu kena fikir 2-3 hari nak brainstorm dan sebagainya, tapi ini boleh diberi sepantas dan 30 saat ke 1 minit. Dan kalau kita tengok dari segi produk, mungkin idea-idea nak cipta produk macam mana, angle macam mana, customer macam mana, jadi dia boleh menciptakan apakah angle-angle ataupun perspektif produk yang diperlukan untuk customer tertentu. Jadi kalau nak cerita banyaklah, sampai sekarang pun AI bukan saja pasal menulis tetapi malah boleh melukis, malah boleh membuat video, malah boleh juga apa yang kita cakap suara ni dia boleh copy dan cakap balik seperti kita. Itulah dia kecerdasan buatan. Okey, dan apa yang boleh saya kongsikan juga hari ini, bekas Menteri di JPM Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sendiri pun kemukakan 3 cadangan untuk dipertimbangkan segera oleh kerajaan berkaitan dengan perkembangan AI ini yang dilihat berpotensi tinggi sebagai penyumbang ekonomi terbesar pada negara pada masa akan datang. Komen sikit. Okey, dia berpotensi tinggi tu kita kena lihat dari sudut adakah di pihak sudut supply ataupun demand. Okey, kalau sudut supply dah tentu banyak. Kalau kita tengok di Malaysia contohnya ada yang saya kenal dalam persatuan ialah kuasa.io tak silap saya. Jadi ini menggunakan teknologi AI yang di mana menggunakan API, mungkin saya tak pasti, mungkin daripada ChatGPT dan sebagainya untuk dilokalkan. Jadi untuk dilokalkan. Jadi ini antara ialah supply. Kalau dari segi demand, pada pandangan saya dah tentu saya berpandangan lah bila mereka yang menguasai teknologi AI ini dah tentu lebih productivity, lebih efisien dan lebih data driven berbanding ialah mencuba kaedah untuk melihat semata-mata ialah dia punya andaian. Jadi ini lebih tepat sebenarnya. Okey, kongsikan lebih lagi tentang ChatGPT ni. Mungkin ada juga yang tidak berapa arif, tidak berapa tahu sangat kan tentang ChatGPT ni.
Dia ChatGPT ni kalau dalam pengalaman saya, even saya pun menggunakan dalam bisnes saya sendiri kan. Jadi kalau kita sebut ChatGPT pada mereka yang dah sinonim dengan iaitu AI ni, dia kata ini level tadika kindergarten. Dia kata level tadika. Okey. Jadi maksudnya awal-awal ini adalah salah satu saja. Tetapi pada masa sama kita melihat ChatGPT dengan versi 3.5 yang percuma sekarang ni pun ialah sebenarnya banyak yang boleh bantu kita sebenarnya. Iaitu kita boleh gunakan. Cuma tinggal ialah macam mana kita menggunakan satu kaedah yang dipanggil prompt, PROMT. So prompt yang sesuai yang digunakan untuk memberi, iaitu satu ialah AI ni dia jenis belajar. Dia bukan dia follow je, dia bukan tanya macam Google ataupun sebagainya. Jadi apa kita buat, kita ajar dia. Kata bayangkan, kita kata anda seorang penasihat apa-apa-apa dan sedang menyelesaikan masalah, ini customer punya masalah. Apakah cadangan anda, apakah langkah anda? Jadi maksudnya ChatGPT adalah asas untuk mereka yang tengok AI dan ialah percuma dan boleh dieksplor dengan secara meluas, dan malah jika kita upgrade sikit kepada ChatGPT 4.0, itu lebih reasoning lebih tinggi. Pada masa yang sama juga kita biasa dengan benda-benda seperti prompt. Jadi saya rasa antara benda yang patut orang biasakan ialah bukan AI itu sendiri juga, ialah faham macam mana nak fully utilize AI itu sendiri. So kaedah pertama ialah prompt. Nombor dua ialah faham macam mana nak mengendalikan AI itu. Okey, itu dia. Ada beberapa perkara yang perlu kita faham terlebih dahulu. Okey. Satu perkara lagi, dikatakan teknologi AI ini akan memberi ancaman kepada peluang pekerjaan. Adakah industri usahawan internet juga akan turut terkesan dengan teknologi AI ini, Cik Azro? Menarik sebenarnya soalan tu, sebab ketika saya dalam persatuan, masih lagi saya ingat tu, ketika teknologi sebelum pandemik pun lagi, iaitu teknologi apa tahu? Teknologi ialah food delivery, dan juga teknologi seperti juga sebelum tu ialah e-hailing. Sebelum ada e-hailing. Jadi saya ingat lagi dulu masa mula-mula Grab masuk apps tu, habis semua mengamuk yang kata apakah ini ancaman pada taksi dan sebagainya. Tapi kita lihat ialah nak tak nak pun, satu yang saya learn daripada situ, salah satu proses ialah bila kita sebut AI ni, saya tak nampak dia sebagai ancaman sebenarnya. Saya nampak ialah satu benda yang kita boleh gunakan untuk kelebihan kita. Jadi kalau kata pada pekerjaan, maksudnya saya ialah pekerjaan itu sendiri, iaitu pekerja itu sendiri mesti memahirkan menggunakan AI untuk meningkatkan lagi produktiviti dalam dia punya keputusan ataupun menyediakan sebarang bahan-bahan kerja yang diperlukan oleh syarikat tersebutlah. Jadi maksudnya selain kita lihat pada ancaman, pada peluang pekerjaan ataupun yang bekerja ini, mereka patut ialah adapt dan juga menggunakan sebagai kelebihan, bukannya sebagai ancaman. Okey, apakah impak ataupun kesan teknologi AI ini khususnya kepada produktiviti kita pula? Okey, bila sebut impak ni, pada saya, contoh saya katalah dalam bidang bisnes saya, melibatkan ialah kita kena hantar email dan sebagainya untuk kita cultivate ataupun nurture kita punya pelanggan, ataupun kita ada produk e-commerce, kita nak hantar kadang-kadang untuk buat description dan sebagainya. Jadi AI ni satu ialah dia boleh, contohnya kita boleh kata, contoh kita minta dia, kita kata write 10 variation for my product yang ada ciri-ciri apa. Jadi dia boleh bagi 10 variasi untuk yang lebih menarik kepada kita punya pelanggan. Berbanding kita cuba brainstorm sama tim, ambil masa setengah jam, 1 jam, dia boleh menyelesaikan dalam masa 30 saat. Jadi pada situ kita boleh explore untuk tambah lagi dengan lebih mendalam apakah yang kita perlukan dalam bisnes kita. Mungkin kita kata, please write apa-apa sebagainya, supaya contohnya image yang diperlukan apa sesuai, cadangan apa. Dan ini juga yang paling bagus pada AI ni, kadang-kadang bila saya perhatikan, even saya cuba adapt dengan ahli persatuan ataupun dengan company saya sendiri, saya perasan mereka ingat AI ni mesti bahasa Inggeris. Oh, tidak ya? Tidak. Sebenarnya kita boleh tulis bahasa Melayu dan mereka boleh menjawab dengan cemerlang sebenarnya. Okey, mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Tak payah kita nak perah otak kan, nak mikir macam-macam perkara. Ya, betul. Exact point. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan ataupun inisiatif yang perlu diambil oleh pekerja yang mungkin diancam dengan teknologi AI ini? Dia, kalau kita tengok ancaman, kalau kita boleh sebut ialah spesifik ruang pekerjaan, ataupun kita boleh lihat juga iaitu daripada satu ialah apakah jenis pekerjaan. Antaranya ialah mungkin kita berkata yang impact dengan designer, ataupun mungkin artis yang membuat lagu dan sebagainya. Tetapi pada masa sama juga ialah apakah yang perlu dilakukan oleh mereka pekerja ataupun orang umum yang menggunakan ni ialah nombor satu ialah saya berpandangan lah, mesti kita kenal dulu. Mesti ada kesedaran yang AI ni kita tidak boleh tolak. Nombor dua ialah kita mesti belajar guna. Lihat dulu macam mana cara penggunaan dia. Dan nombor tiga ialah cuba aplikasikan dengan pelbagai case study. Contohnya lihat satu orang yang menggunakan AI, apa kelebihan dia. Jadi kita seolah-olah kita cuba copy, kita model-model dan juga kita cuba buat cara kita. Dan yang keempat, of course lah, dia akan seiring dengan ialah kita punya experience. Lama-lama akan tahu sendiri. Oh, ini hala tuju dan sebagainya. Jadi dia boleh guna untuk macam-macam lah. Pelbagai department dan juga ialah
penggunaan kita mengikut apa keperluan kita. Umpamanya tak kenal maka tak cinta. Kalau Ya. kita dah kenal, dah tahu, ia memudahkan Ia sebenarnya. memudahkan. Makin lama makin kenal, makin faham lah perangainya. Okey, baik. Faham. Okey. Apa antara perubahan yang dirasakan perlu dilakukan oleh usahawan sedia ada ni untuk sama-sama manfaatkan kemajuan teknologi AI yang tak patut kita biarkan begitu sahaja? Betul. Perubahan yang ketara ialah satu ialah kita terima apa yang sedang berlaku. Nombor dua ialah kita adaptasi, kita onboardkan AI dalam perniagaan kita ataupun dalam pekerjaan kita. Dan nombor tiga ialah kita kena create lagi banyak community yang sebenarnya membicarakan bukan saja secara global tapi secara domestik, secara lokal bersama komuniti-komuniti tempatan. So ini akan menggalakkan lagi bukan saja ialah kesedaran tetapi aplikasi lah, implementation pada AI itu sendiri. Okey, sebelum kita usailah nak minta pesanan daripada J. Azrul sendiri sebagai seorang Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia, kepada semua usahawan yang ada ketika ini kan, termasuklah usahawan yang mempunyai kedai fizikal, untuk mereka manfaatkan sebaik mungkin teknologi AI ini. Jangan kita lepaskan peluang yang ada, platform yang cukup baik untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan bisnes kita dan kita cambahkan lagi lebih kreativiti, inovasi dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya bagi mereka yang usahawan, tak kira lah produk online ataupun secara fizikal sebagainya, banyak boleh lihat daripada ialah penggunaan untuk bantu kita buat keputusan. Macam saya bagi contoh, kalau dulu kemungkinan sebelum zaman AI ni kita pakai Google sebagai contoh. Kalau dalam Google dulu kita kemahiran mungkin terlalu bergantung ialah kepada prinsip 3M, iaitu mengira, mengingat dan juga membaca. Jadi yang mengingat dulu ialah kita mesti hafal. Sekarang ni kita Google pun kita boleh dapat tahu. Sama juga sekarang dia dah melebihi pada 3M tersebut. Dia lebih kepada ialah maksudnya kita tanya dia terus sebagai penasihat dan kita boleh buat keputusan. Jadi penasihat saya lah satu ialah gunakan AI ini sebagai pembantu yang mempunyai knowledge bank yang sangat banyak supaya dia boleh memberi kita membuat keputusan yang lebih tepat dan minta dia juga buat analisis keputusan mana yang lebih cepat. Itu antara benda yang saya sarankan lah. Jadi kalau nak cerita dari segi penggunaan, boleh guna untuk signboard, boleh guna untuk ayat-ayat ni, bagaimana ayat-ayat untuk menulis ataupun membuat pamphlet ataupun untuk bercakap dengan pelanggan dan macam-macam lagi. Okey, jadi kata mudahnya, gunakan sebaik mungkin. Manfaatkan untuk idagan dan sebagainya, kecerdasan buatan AI. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Azrul Muhammad Nur untuk ruang masa yang ada bersama-sama kami berkongsi tentang AI ini, kepentingan dan manfaatnya kepada semua. Presiden Persatuan Usahawan Internet Malaysia. Sekian dulu untuk Temu Bual Radio. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.